Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman ya rabbal alamin. Jadi untuk kali ini kita akan bersama-sama mendengar dan berkongsi sedikit sebanyak tentang tafsiran surah Al-Fatihah. Ini merupakan siri yang kedua, yang mana pada siri yang pertama telah saya jelaskan secara ringkas mengenai latar belakang surah Al-Fatihah dan kepentingan surah Al-Fatihah, nama surah Al-Fatihah itu sendiri, dan juga saya telah kongsikan pada siri yang lepas berkaitan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, tafsiran secara ringkas. Nak kata ringkas tak juga, sebab dia hampir satu sesi ambil cerita pasal Al-Fatihah. Jadi pada hari ini kita akan pergi kepada 3 ayat, insya-Allah 3 ayat, iaitu Alhamdulillahirabbil alamin sampailah maliki yaumiddin. Okey. Jadi sebelum kita pergi kepada topik utama perbincangan kita pada hari ini, yang pertamanya saya nak maklumkanlah bahawa teknik saya dalam menjelaskan tentang surah Al-Fatihah yang pertamanya, bila saya sebut ayat surah Al-Fatihah, saya akan nyatakan apakah tema ayat tersebut. Adapun tema yang saya nyatakan itu bukanlah tema yang dinyatakan oleh ulama, tetapi tema yang saya fikirkan mendapat tempat di hati saya, membuatkan saya mudah mengingati tafsir surah Al-Fatihah. Jadi tema ayat. Yang kedua, saya akan nyatakan terjemahan, dan yang ketiga saya akan nyatakan tafsir secara ringkas, dan yang terakhir saya akan nyatakan tentang tafsir secara detail. Ini merupakan 4 poin yang akan saya nyatakan pada setiap kali ayat-ayat yang saya huraikan disentuh. Jadi berkaitan dengan surah Al-Fatihah ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim, pada sesi lepas saya lupa untuk menyatakan tentang tema dia. Tema yang utama pada lafaz Bismillahirrahmanirrahim adalah tentang keikhlasan, tentang niat yang betul. Okey, tentang keikhlasan, tentang niat yang betul. Okey, disebabkan itu kita akan lihat bagaimana kita lihat Bismillahirrahmanirrahim boleh dikaitkan dengan pelbagai aktiviti, pelbagai perbuatan, untuk menunjukkan bahawa perbuatan-perbuatan kita itu boleh dikaitkan dengan keikhlasan, boleh dikaitkan dengan niat yang betul. Okey, itu yang pertama, ayat yang pertama. Manakala ayat yang kedua, okey, apakah ayat kedua dalam surah Al-Fatihah? Mengikut mazhab Syafi'i lah ayat yang kedua ni. Kalau misalnya mazhab Maliki, dia tidak mengkategorikan Alhamdulillahirabbil alamin ini sebagai ayat yang kedua. Jadi dalam mazhab Syafi'i kita di Malaysia, Alhamdulillahirabbil alamin ini merupakan ayat yang kedua, yang mana dia punya terjemahan, kalau kita tengok dalam terjemahan yang ada di Malaysia, dia akan tulis segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam. Ini adalah terjemahan dia. Jadi apakah tema yang ingin ditekankan melalui ayat Alhamdulillahirabbil alamin? Secara mudahnya, bila saya baca tafsir, saya rasa untuk saya lah, Alhamdulillahirabbil alamin ini adalah satu ayat yang mengingatkan kita tentang nikmat Allah. Ayat yang mengingatkan kita tentang nikmat Allah. Ayat pertama surah Al-Fatihah nak ingatkan tentang keikhlasan, nak ingatkan kita tentang niat yang betul. Ayat kedua surah Al-Fatihah nak ingatkan kita tentang nikmat yang Allah bagi kat kita. Okey. Jadi terjemahan dia tadi, segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam. Secara tafsir ringkasnya apa pula? Tafsir ringkasnya adalah
pujian yang menyeluruh, pujian yang lengkap hanya milik Allah. Alhamdulillah. Alhamdu, pujian yang menyeluruh. Dalam tafsiran dia, pujian yang menyeluruh, pujian yang lengkap hanya milik Allah. Okey? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Rabbil Alamin itu kita boleh tafsirkan secara ringkas, Tuhan pemelihara alam dan pentadbir alam, yang mana pada alam tersebut terdapat pelbagai sumber ilmu dan tanda-tanda kekuasaan Allah. Okey, itu tafsiran secara ringkas. Okey, sebab apa dikatakan alhamdulillah itu pujian yang menyeluruh, pujian yang lengkap? Sebab ada alif lam di situ dan juga ada huruf lam lillah di situ, hanya milik Allah. Jadi pujian menyeluruh dan lengkap hanya milik Allah. Saya tak nak pergi dengan detail tentang apakah sebab dianggap sebagai pujian yang menyeluruh ke apa semua, tapi senang kata ayat ini dia bagi menjawab satu persoalan yang mungkin terlintas dalam diri kita. Okay, menjawab soalan yang terlintas pada diri kita. Kalau kita perasan, nikmat yang Allah berikan kepada kita sangat banyak, tak dapat dikira, tak dapat dihitung. Tak dapat dihitung, tak dapat dikira. Jadi bagaimana kita ingin berterima kasih terhadap setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita? Jadi jadi Al-Quran dia berikan kepada kita satu shortcut lah, satu shortcut untuk memberikan pujian terhadap setiap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, iaitu dengan satu lafaz, iaitu Alhamdulillah. Jadi pujian yang paling tepat untuk kita berikan kepada Allah adalah berdasarkan ayat kedua surah Al-Fatihah, Alhamdulillah. Jadi kalaulah kita disuruh untuk memuji Allah pada setiap nikmat-nikmat yang Allah beri, memang kita takkan mampu. Jadi Alhamdulillahirabbil alamin ini mengajarkan kita bagaimanakah untuk memberikan pujian yang sepatutnya, selayaknya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita memuji dan memuji menggunakan istilah-istilah yang lain, ia bukan satu perbuatan yang salah, tapi kalau pujian yang paling tepat, yang paling bagus, yang paling sesuai adalah dengan menggunakan perkataan yang sangat ringkas, iaitu Alhamdulillah. Okay? Jadi itu adalah pujian menyeluruh, pujian yang lengkap hanya milik Allah. Sebab itulah dikatakan Alhamdulillah itu tafsiran ringkasnya adalah pujian yang menyeluruh dan lengkap hanya milik Allah. Rabbul Alamin itu kita boleh nak katakan Tuhan pentadbir alam semesta. Perkataan Rabb, kalau kita tengok perkataan Rabb, para ulama dia ada terjemahkan Rabb itu sebagai Tuhan. Ada yang menterjemahkan, ada yang mentafsirkan sebagai pemilik. Ada yang mentafsirkan sebagai Tuan. Ada macam Ibn Ashur, dia mentafsirkan sebagai pengemudi. Apapun kita boleh nak katakan di sini, keyword di sini adalah bila mana perkataan Rabb digunakan, maka kita faham. Kita faham yang Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah Tuhan kita. Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah Tuhan kita. Allah Subhanahu Wa Taala adalah pengemudi alam semesta. Alhamdulillahirabbil alamin, perkataan alamin. Al-Quran menggunakan istilah alamin di dalam menggelarkan alam ini kerana mengikut Ibn Ashur, kerana terdapat dua sebab. Okey, disebabkan alam ini dia berdasarkan kepada perkataan ain lam mim. Ain lam mim ni ada dua maksud. Okey, kalau kita tengok maksud asal dia, maksud yang pertama adalah yang berkaitan dengan ilmu. Maksud yang kedua, ain lam mim ni berkaitan dengan tanda. Jadi memandangkan al-alamin itu digunakan dalam Al-Quran, maka Al-Quran bagikan satu isyarat kepada kita bahawa alam semesta ini merupakan sumber kita untuk mendapat ilmu. Alima, ilmu. Dan juga alam semesta ini merupakan tanda-tanda untuk kita mengenali Allah, untuk kita sedar tentang kewujudan Allah.
Jadi ada hikmah kenapa dalam Al-Quran digelarkan alam ini sebagai alam. Okey, alhamdulillahi rabbil alamin. Itu secara ringkasnya apa yang saya boleh nyatakan tentang maksud alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin ini kalau kita perasan, kalau bahasa kita, kalau kita nak kata alhamdu ni sebagai terima kasih tak tepat. Alhamdu ni sesuai untuk kita terjemahkan sebagai pujian. Okey, kalau misalnya kita lihat perkataan terima kasih dalam bahasa Arab, kita mungkin akan gunakan perkataan syukur. Okey, itu berterima kasih. Tapi berterima kasih dengan syukur, okey, saya guna perkataan syukur. Syukur dengan alhamdu itu mempunyai perbezaan. Okey, syukur ni bila mana kita dapat nikmat, kita dapat apa-apa benda benefit, maka kita akan berterima kasih, kita akan bersyukur. Manakala alhamdu, maksudnya nikmat yang kita dapat ataupun nikmat yang kita tak dapat, tetap akan kita berikan pujian kepada Allah. Kita nampak ada orang mendapat nikmat, kita sebut alhamdulillahirabbil alamin. Kita dapat nikmat, kita sebut alhamdulillah. Kita nampak anak kita mendapat nikmat, kita sebut alhamdulillah. Jadi kalau syukur itu nikmat yang kita dapat. Tapi bila kita gunakan perkataan alhamdu, kita gunakan perkataan alhamdu, nak tekankan bahawa nikmat tu tak kisahlah dia merupakan nikmat yang diberikan kepada kita ke ataupun tak diberikan kepada kita, diberikan kepada orang lain, tetap kita rasakan Allah itu merupakan Tuhan yang paling layak untuk mendapat pujian yang secara menyeluruh. Okey? Dia berbeza dengan perkataan madaha, apa kata pujian yang mim dal ha, itu berbeza. Kalau mim dal ha tu dia punya pujian secara umum, tapi bila kita sebut alhamdu tu maksudnya pujian tersebut berkaitan dengan nikmat yang Allah beri. Sebab itulah saya bila mana saya katakan keyword ayat yang kedua surah Al-Fatihah ini adalah nikmat yang Allah beri. Kita ingat nikmat yang Allah beri. Jadi sifat itu sifat yang pertama yang kita boleh nak katakan, itu perkataan alhamdulillah. Perkataan seterusnya adalah perkataan Rabbul Alamin yang saya dah nyatakan tadi, bagaimana apa rahsia di sebalik dinamakan alam semesta ini dengan Al-Alamin. Okey, jadi sekarang bila mana kita dah tahu maksud tafsiran dia secara ringkas, kita juga dah tahu apakah keyword surah ayat kedua surah Al-Fatihah ni. Dan kita juga tahu sedikit sebanyak tentang maklumat detail yang terdapat dalam ayat yang kedua ini. Tak salah untuk kita mula mentadabbur ayat yang kedua ini. Bagaimanakah untuk tadabbur? Ada banyak cara untuk tadabbur. Ramai pengkaji yang menulis tentang kaedah-kaedah tadabbur. Jadi ada yang ada yang dia prefer untuk tadabbur dengan kita muhasabah diri, ada yang prefer untuk buat to-do list, bila kita baca alhamdulillahirabbil alamin, apakah perbuatan ataupun amalan yang kita boleh praktikkan. Okey, jadi dalam aspek tadabbur ayat yang kedua ini, antara perkara-perkara yang boleh kita terlintas bila kita baca alhamdulillahirabbil alamin, pujian menyeluruh dan lengkap hanya milik Allah, Tuhan pemelihara dan pentadbir seluruh alam. Okey, antara benda yang kita boleh terlintas, kita boleh muhasabah berapa banyak kita memuji Allah atas setiap nikmat yang kita beri. Betul ke cara kita memuji Allah? Ini dari sudut nak muhasabah. Setakat mana pengiktirafan kita bahawa Allah itu merupakan Tuan kita, bos besar kita. Kalau dari sudut perkataan alamin tadi, ada tak kita memanfaatkan kewujudan alam semesta ini untuk kita makin kenal Allah, makin tingkatkan keimanan kepada Allah. Jadi itu kalau kita nak muhasabah. Jadi antara kalau misalnya menggunakan kaedah to-do list, perbuatan-perbuatan yang kita boleh rancang bila kita tadabbur alhamdulillahirabbil alamin, iaitu yang pertamanya biasakan memuji Allah, biasakan menyebut alhamdulillah. Jadikan alam semesta ni sebagai alat untuk kita tingkatkan keimanan. Bukannya dunia ini menyebabkan kita makin jauh dengan Allah. Tak. Dunia ini menjadi satu alat untuk kita tingkatkan keimanan.
Bila beribadah, bila mana kita beribadah, kita solat, bawa mentaliti hamba, bukan mentaliti tuan. Bila dapat nikmat, jangan lupa sebut Alhamdulillah. Ini antara amalan-amalan yang akan terhasil bila mana kita mentadabbur ayat Al-Quran yang kedua ini, iaitu Alhamdulillah. Ar-Rahman Ar-Rahim, ayat ketiga surah Al-Fatihah. Keyword ayat ketiga ni, Allah sayang kita. Ada tokoh-tokoh yang terkenal yang mana dia pandai, dia ada dia ada kemahiran dalam menyentuh hati seseorang dengan menggunakan tag Allah sayang kita. Okey, boleh gunakan kata-kata dia, boleh menggunakan teknik-teknik yang digunakan tu untuk jadikan Ar-Rahman Ar-Rahim ini menyentuh hati kita. Jadi apakah erti Ar-Rahman? Dalam terjemahan tafsiran Basmih, Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Kalau tafsiran ringkas, yang maha pemurah kepada semua jenis makhluk ciptaannya. Ingat, Allah ni dia pemurah kepada semua makhluk dia. Tak kisahlah binatang ke, orang kafir ke, orang beriman, dia pemurah. Sebab itulah kita boleh terjemahkan sebagai yang maha pemurah. Lagi maha mengasihani. Dia bukan kasihan, ini kasih. Iaitu yang maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Okay? Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim itu terjemahan ringkas tentang Ar-Rahman Ar-Rahim. Kadang-kadang ulama bila mana dia cerita tentang Ar-Rahman Ar-Rahim, antara benda yang banyak mereka ketengahkan, kenapa Bismillahirrahmanirrahim dah sebut dah Ar-Rahman Ar-Rahim, kemudian ayat ketiga kita ulang balik Ar-Rahman Ar-Rahim, tak ke nampak macam pengulangan kat sini? Jadi ada penjelasan dia. Okey, Ar-Rahman Ar-Rahim, kalau kita perasan ayat yang pertama tadi kita ceritakan bahawa Allah itu merupakan Tuhan kita, bos besar kita, perkataan Rabb tu kan, nak menunjukkan Tuhan ni merupakan satu entiti yang sangat besar lah. Okay? Dia punya kuasa kat dunia, dialah yang paling berkuasa. Jadi bila kita jumpa orang yang paling berkuasa, kita jumpa bos besar kita, bila kita jumpa orang yang dia ada kuasa yang sangat banyak dekat sebuah negara, apa yang akan kita rasa? Kita akan rasa takut, kita akan rasa bimbang. Jadi ayat yang kedua nak ingatkan tentang bahawa mahupun Allah merupakan pengemudi alam semesta, tapi Allah juga merupakan Tuhan yang maha pemurah dan juga maha penyayang. Sebab itu saya gunakan keyword Allah sayang kita. Jadi kita tahu Allah itu pentadbir alam ni. Secara tidak langsung bila kita dengar saja perkataan Ar-Rahman Ar-Rahim, maka lega sikit hati kita daripada ketakutan terhadap entiti yang sangat berkuasa. Okey? Dan ulama kata Ar-Rahman Ar-Rahim ni berulang sebanyak 2 kali di dalam surah Al-Fatihah, nak tunjukkan bahawa ini merupakan sifat yang dominan yang ada pada Allah bila mana Allah menguruskan hal ehwal hamba-hambanya di dunia. Okey? Sebab itulah kita selalu dengar rahmat Allah mendahului murka Allah. Okey? Sebab itulah dalam surah Al-Fatihah ulama dia jelaskan bahawa pengulangan ini nak menunjukkan bahawa sifat maha pemurah dan maha penyayang adalah sifat yang mendominasi bila mana Allah menguruskan urusan makhluknya. Itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi bila mana kita tahu Allah sayang kita, okey, bila mana kita tahu Allah sayang kita, apa tadabbur yang kita boleh nak kaitkan dengan kaedah muhasabah? Okey, mungkin kita boleh katakan, kita boleh tanya pada diri kita, setakat mana kesedaran kita tentang Allah ni maha pemurah dan penyayang? Setakat mana? Setakat mana kita sedar tentang kasih sayang Allah ni? Muhasabah juga kita boleh katakan. Adakah kita ni termasuk dalam kalangan orang yang Allah sayang? Kita tanya. Sebab apa? Kalau mengikut kata-kata Ibn Katsir, Ar-Rahim ini hanya kepada orang-orang beriman.
Ar-Rahman semua makhluk. Jadi agak-agaklah kita ni layak tak masuk dalam kategori Allah sayang, iaitu orang-orang yang beriman tu. Kategori orang beriman agak-agak mampu ke tidak. Kalau tak mampu, kita berusaha lagi, bukan kita berputus asa. Sebab apa? Allah sayang kita. Seterusnya, itu kalau misalnya kita nak muhasabah, kalau misalnya kita nak buat sesuatu dan kita nak buat plan, to-do list. Okey? Apa list yang kita boleh listkan? Perbuatan kita boleh listkan, aktiviti yang kita boleh listkan. Contoh, bila kita gundah gulana, bila kita ditimpa musibah, kita ingat Ar-Rahman Ar-Rahim. Bila mana kita rasa dekat dunia ni, kitalah yang paling gagal, kita kena ingat Allah ada Ar-Rahman Ar-Rahim. Bila mana kita rasa kita yang paling berdosa kat dunia ni, kita kena ingat Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi itu satu tadabbur yang benda yang kita kena kita boleh amalkan. Apa lagi amalan yang kita boleh buat? Kita berusaha untuk menjadi golongan yang Allah sayang, iaitu golongan yang beriman. Okay? Golongan yang beriman. Seterusnya, kita juga boleh kaitkan Ar-Rahman Ar-Rahim ini dengan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin, iaitu ingat bila mana kita dapat nikmat, kita boleh nak terjemahkan ia sebagai kasih sayang Allah, pemurahnya Allah. Kita boleh nak jadikan macam tu, supaya setiap kali kita dapat nikmat, bukan kita ingat nikmat yang kita dapat, tetapi kita ingat siapakah pemberi nikmat. Jadi matlamat Alhamdulillahirabbil alamin itu tercapai, dan bila mana kita sedar tentang kasih sayang Allah, matlamat Ar-Rahman Ar-Rahim juga tercapai. Ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 merupakan satu interaksi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Satu pujian kita berikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi itu yang tadabbur ayat yang ketiga. Saya lebih prefer bila tadabbur ni, saya lebih prefer untuk muhasabah diri kita. Kemudian kita buat to-do list. Benda ni secara tidak langsung menyebabkan kita akan rasa nak menulis. Kita rasa nak menulis. Jadi kaedah tadabbur ini banyak. Tadabbur secara berkumpulan, tadabbur secara berseorangan. Kalau tadabbur secara berseorangan, boleh buat to-do list dan nak pastikan kita punya tadabbur itu betul ataupun tidak. Dapatkan nasihat kepada orang yang ahli. Dapatkan nasihat kepada orang yang ahli. Okey, itu ayat yang ketiga. Surah Al-Fatihah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah sayang kita, keyword dia. Okey, Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kata, ingat nikmat Allah. Ayat yang keempat. Okey, ayat keempat, Maliki Yaumiddin. Keyword yang saya pilih untuk Maliki Yaumiddin, yang terjemahan dia adalah yang menguasai pemerintahan hari pembalasan, hari akhirat. Keyword yang saya pilih adalah ingat hari pembalasan. Ingat hari pembalasan. Sebelum saya pergi lebih jauh tentang maksud Maliki Yaumiddin, suka untuk saya ingatkan kepada pendengar sekalian, keyword yang saya nyatakan ini adalah keyword yang dia bukan satu benda yang qat'i. Yang benda ni boleh dikritik, boleh ditolak. Ada orang Maliki Yaumiddin, keyword mereka berlainan dengan saya. Bagi orang yang mungkin dia dia baru nak kenal Islam, tetapi dia agama dia mungkin agama yang mempercayai kehidupan selepas mati, tapi dia baru nak masuk Islam ke, baru nak kenal Islam. Keyword yang sesuai untuk dia adalah Malik tu. Allah lah pemilik hari pembalasan. Jadi dia akan ingat kekuasaan Allah kat situ. Sebagai pemilik, sebagai raja, sebagai penguasa hari pembalasan. Jadi keyword dia akan pergi kepada kekuasaan Allah di hari akhirat kelak. Tapi macam saya keyword yang saya nyatakan untuk diri saya adalah peringatan tentang hari pembalasan.
Terjemahan dia yang menguasai pemerintahan, hari pembalasan iaitu hari akhirat. Tafsiran ringkas, raja ataupun pemilik yang menguasai pemerintahan, hari pembalasan. Singkat saja dia punya terjemahan. Sebab apa saya nyatakan raja? Sebab ada yang bila sebut pasal ayat yang keempat ni, Maliki Yaumiddin, ada dua cara bacaan. Ma tu panjang, lagi satu ma tu pendek. Maliki dengan Malik. Jadi yang satu dia bermaksud raja, satu lagi bermaksud pemilik. Jadi memandangkan dua-dua maksud tersebut merupakan berasaskan kepada qiraat yang tidak syaz, yang sahih. Jadi kita bolehlah nak gunakan dua-dua maksud tersebut. Okey, mahupun begitu ada je ulama yang cuba mentarjihkan, dia kata Maliki yang lagi elok, Malik lagi elok, adalah yang mempunyai kecenderungan tersebut. Namun bagi kita orang yang baru nak mengenal tentang maksud, tentang tafsir Al-Quran, setiap kata-kata ulama yang kita jumpa, jadikan ia sebagai satu idea baru untuk kita mentadabbur Al-Quran. Bukannya menjadikan kita confused, tetapi membuatkan kita makin banyak rujukan, membuatkan makin banyak kita dapat menghasilkan tadabbur. Jadi perbezaan pandangan yang terdapat dalam kalangan pentafsir dalam mentafsirkan ayat Quran, jangan pandang ia sebagai satu kelemahan, tapi kita pandang ia sebagai satu kelebihan, kepelbagaian idea. Istilah mudahnya lah. Okey, raja, pemilik, raja ataupun pemilik. Dua-dua tu kita boleh nak katakanlah macam Imam Fakhruddin Ar-Razi dikata raja tak sama dengan pemilik. Pemilik apa kata, raja itu lebih elok, lebih tepat berbanding dengan pemilik. Macam-macam tak, pemilik itu lebih tepat berbanding raja. Tapi itu bukan isu yang saya nak ketengahkan. Apa yang kita boleh nak tekankan di sini bahawa melalui Maliki Yaumiddin kita boleh ingat, kita boleh tahu bahawa ayat ini nak maklumkan kepada kita bahawa penguasa di hari akhirat kelak adalah Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Hanya Allah sahaja pemilik, hanya Allah sahaja raja pada hari pembalasan. Okey? Jadi bila mana Al-Quran menggunakan perkataan Malik ataupun Malik, okey, yang mana dia ada kaitan dengan satu maksud, iaitu kalau kita tengok kitab-kitab kamus-kamus bahasa, dia ada kaitkan dengan ketelitian. Syad wa dhab. Okey, ketelitian. Perkataan mim, lam, kaf dikaitkan dengan ketelitian. Syad wa dhab. Jadi apa yang nak ditekankan kat sini, Malik, tak kisahlah raja ataupun pemilik, yang nak tekankan di sini adalah Malik ini adalah untuk menzahirkan ketelitian Allah apabila dia menghukum, apabila dia memberikan pembalasan. Nak zahirkan konsep adil. Ketika ingat raja adil akan kita sanjung, kan? Jadi di situ nak menunjukkan kepada kita bahawa Malik ini nak menunjukkan bahawa Allah bila mana dia menghukum, dia akan menghukum secara adil, secara teliti. Okay? Pemilik Malik, jadi dia punya lawannya mestilah akan ada hamba. Dah pemilik kan, mesti ada hamba. Sesuatu apa kata hamba. Jadi apa yang kita teringat bila mana Allah itu merupakan pemilik kita. Kita ingatlah kita hamba. Jadi nak tekankan, nak highlightkan di sini tentang kepatuhan. Tentang kepatuhan. Raja, bila mana kita gunakan terjemahan tafsiran raja. Raja lawannya rakyat. Rakyat, okay, rakyat juga perlu patuh kepada raja. Jadi tak kisahlah raja ke, pemilik ke, tafsiran yang digunakan, tapi Maliki Yaumiddin ini menunjukkan bahawa kepatuhan kita pada hari akhirat adalah kepatuhan yang 100%. Memang tak boleh nak pusing-pusing dah, 100%. Okey? Allah kata A lah. Okey, itu perkataan Malik, rahsia perkataan Malik. Okey, Yaumiddin pula nak tekankan aspek hari hutang, hari pembalasan, itu maksud dia.
Okey. Jadi nak tekankan aspek pembalasan, bukan nak tekankan aspek hisab. Okey, bukan nak tekankan aspek kita kira pahala, kita kira dosa, mizan, bukan nak tekankan aspek sirat, titian tu. Yang kita nak tekankan tentang Yaumiddin ni melalui perkataan Yaumiddin adalah nak tekan tentang aspek pembalasan. Jadi tadi ada kait dengan keadilan, dan keadilan pasti terkait dengan pembalasan. Jadi di sini, okey, kita boleh nak katakan kenapa Malik Yaumiddin ini diletakkan selepas Ar-Rahmanir Rahim. Ada orang tanya pula kan, ada orang mempersoalkan kenapa selepas itu. Jadi adalah ulama yang menjawab. Okey, ulama kata, ada antara ulama yang jawab, dia kata Ar-Rahman Ar-Rahim ini membuatkan kita rasa lega. Allah sayang kita. Kadang-kadang sebab kita rasa Allah sayang kita, menyebabkan kita buat suka hati, buat ikut apa yang kita nak. Dah Allah sayang suka hatilah, aku nak buat apa? Allah ingatkan kepada kita, jangan berada dalam keadaan yang selesa. Sebab apa? Allah itu Malik, yang maha adil, yang maha teliti. Malik Yaumiddin, hari pembalasan tu. Okey? Tak ada sesiapa pun yang berkuasa pada hari tersebut, hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang wajar untuk dipatuhi dan memang confirm kena patuhi. Jadi kita akan berhati-hati. Dalam kita tahu Allah sayang kita, kita tetap berhati-hati. Tak adalah relax. Kalau buat dosa, tak adalah kita rasa relax saja, tak apa, Allah sayang aku, tak apa. Tak boleh. Kita kena ingat ada perkataan yang seterusnya, Malik Yaumiddin. Allah, dia teliti bila mana dia nak memberikan pembalasan. Maha adil kat sini. Okey? Jadi secara tidak langsung boleh elakkanlah ada orang ambil kesempatan kasih sayang Allah. Ingatkan lepas tu kalau misalnya perasan Alhamdulillahirabbil alamin tu, ingatkan tentang dunia. Malik Yaumiddin nak ingatkan kita tentang akhirat. Sebab itulah saya gunakan keyword untuk Malik Yaumiddin ini adalah tentang akhirat lah, tentang hari pembalasan. Okey. Seterusnya, apakah tadabbur yang boleh kita kaitkan? Okey, yang boleh kita kaitkan dengan perbuatan dengan ayat Ar-Rahman, dengan ayat Malik Yaumiddin. Okey, sebelum pergi tadabbur, saya suka menyentuh kata-kata yang dinyatakan oleh Fakhruddin Ar-Razi. Dia kata macam ni, dekat dalam surah Al-Fatihah yang ayat pertama sampai ayat yang keempat ni, okay, ayat pertama sampai keempat ni, Allah perkenalkan kepada kita 5 nama. Yang pertamanya nama Allah, Bismillah, Alhamdulillah. Okay. Yang kedua Rabbil Alamin. Yang ketiga Ar-Rahman, Ar-Rahim. Yang keempat, yang kelima adalah Malik. Allah perkenalkan diri dia dengan 5 nama. Okey? Seolah-olah Allah nak katakan, aku ciptakan engkau, maka aku adalah Allah. Aku berikan kepada engkau, aku kemudikan alam semesta ni dan berikan kepada engkau satu nikmat yang pelbagai, maka aku adalah Rabb. Kemudian engkau membuat buat jahat. Lepas tu kau buat jahat, aku tak hebohkan, tak buka kejahatan, keaiban itu, maka aku adalah Ar-Rahman. Kau bertaubat, aku ampunkan, maka aku adalah Ar-Rahim. Kemudian Malik, aku menyampaikan, aku menyampaikan segala balasan yang selaras dengan perbuatan-perbuatan kau, maka aku adalah Malik. Malik Yaumiddin. Ada 5 nama yang Allah perkenalkan kepada kita melalui surah Al-Fatihah ayat 1 hingga 4. Jadi bagaimanakah kita nak tadabbur
ayat keempat ni. Okay? Antara benda yang membuatkan kita boleh tadabbur ayat keempat ini, kita yang pertama ni kita cuba muhasabah lah. Kita cuba muhasabah. Keyword ayat keempat macam saya kata, ingat tentang hari pembalasan. Okay. Jadi muhasabah ayat yang keempat ni. Maliki yaumiddin. Okay. Adakah kita ni sentiasa ingat hari akhirat? Sebab kita tahu matlamat kita, hujung kehidupan kita akhirat juga. Tengah-tengah ni hanya tempat untuk kita bercucuk tanam istilah dia. Dan di akhir kelak yang akan kita menuai semua tu. Okay? Setakat mana perbuatan kita kehidupan dunia ini dalam menuju hari akhirat kelak? Setakat mana kita punya perbuatan? Cuba tengok seharian, perbuatan seharian kita, adakah lebih kepada preparation untuk di dunia ataupun hari pembalasan? Ataupun kita boleh nak muhasabah dengan perkataan Malik, pernah tak kita ragui keadilan Allah? Bila mana Allah berikan kepada kita apa-apa ujian, kita mula ragu. Allah kayakan seseorang, kita pula diberikan banyak ujian-ujian sampaikan kita miskin, maka kita mula ragu keadilan Allah. Adakah kita pernah ragu? Kita boleh jadikan ia satu muhasabah. Okay? Sebab Allah itu maha adil. Maha adil. Okay? Bagaimana cara untuk kita kaedah beramal ataupun to-do list yang boleh kita kaitkan dengan tadabbur ayat keempat ni? Yang antaranya, banyakkan ingat hari akhirat. Sebab itu merupakan matlamat kehidupan yang terakhir kita lah. Okay? Matlamat utama kita. Banyakkan ingat hari pembalasan. Lepas tu, memandangkan Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah pemilik hari akhirat kelak. Jadi kita kena cari reda Allah. Cari reda Allah. Bukan mencari reda manusia semata-mata. Cari reda Allah. Andai kata reda Allah itu bertentangan dengan reda manusia, utamakan reda Allah. Okay, cari reda Allah. Dan mungkin bila mana ni tadabbur, mungkin kaedah yang beramal, bila mana kita nak buat maksiat, terfikir nak buat maksiat. Ada orang dia tahu, dia sedar yang dia melakukan kemaksiatan, tapi dia tak boleh nak berhenti. Pada ketika ini tak salah untuk dia ingat satu ayat, Maliki yaumiddin. Okay, Maliki yaumiddin. Bila nak buat maksiat, ingat ayat ni. Okay, macam mana Imam Ghazali ada katakan, kita punya jiwa ni ada satu nafsul lawwamah, satu nafsu ammaratu bisu, yang paling rendah nafsul lawwamah, nafsu mutmainnah. Ramai manusia dia berada kat tengah-tengah ni. Nafsul lawwamah, dia tahu benda tu salah, lepas tu dia terbuat, lepas tu dia pun kutuk diri dia kutuk kesalahan-kesalahan dia. Jadi untuk orang yang nafsul lawwamah ni, tak salah untuk diingat Maliki yaumiddin, supaya akhirnya diingat, perbuatan aku walaupun kecil, Allah akan balas dengan seadilnya. Walaupun mungkin aku hanya membuang sampah plastik, sampah gula-gula kat tepi jalan, tapi Allah Maliki yaumiddin, membuatkan kita berhati-hati. Allah sayang kita, tapi kita kena ingat Allah itu Maliki yaumiddin. Jadi itu benda yang secara ringkas apa yang saya boleh kongsikan berkaitan dengan ayat kedua, ketiga, keempat. Saya ulang balik keyword ayat ini. Keyword yang surah Al-Fatihah ayat pertama adalah keikhlasan ataupun niat yang betul. Keyword ayat yang kedua ialah nak ingatkan kita tentang nikmat yang Allah beri kepada kita. Keyword yang ketiga, Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah sayang kita. Keyword yang keempat, Maliki yaumiddin, ingat hari pembalasan. Jadi 4 keyword ini saya harapkan boleh membantu rakan-rakan, boleh membantu pendengar-pendengar bila mana nak cuba khusyuk dalam solat. Cuba gunakan keyword-keyword tersebut supaya boleh nak tadabbur ketika kita melakukan solat, walaupun solat sunat ke ataupun solat di rumah. Okey, jadi sekadar itu sahaja untuk perkongsian saya pada hari ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.